Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita tengok pembelajaran berkaitan dengan hijrah melalui peta. Okey, yang pertama, setelah penyiksaan yang berterusan ke atas umat Islam selama 13 tahun, Rasulullah telah diminta ataupun diberi keizinan untuk melakukan hijrah. Yang kedua, memulakan pergerakan pada 28 Safar tahun ke-14 kerasulan. Itulah yang dikatakan bila 13 tahun mendapat penyiksaan daripada orang Quraisy, maka Rasulullah telah pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, memberitahu tentang Allah telah mengizinkan Rasulullah untuk melakukan hijrah. Kemudian pada masa itu Rasulullah berumur 53 tahun. 53 tahun. Kalau ikutkan 53 ni, kalau kita agak menuju kepada uzur. Tapi Rasulullah masih lagi kuat pada masa itu dan boleh bergerak ataupun melakukan hijrah selama 12 ataupun 2 minggu. 2 minggu. Okay. Jarak antara Mekah dengan Madinah 450 km. Okay, kalau kita melakukan umrah daripada Madinah ke Mekah itu lebih sekitar 8 jam. 8 jam. Okay. Tiba di Quba pada Isnin 8 Rabiul Awal. Ya, 8 Rabiul Awal setelah melakukan pergerakan selama hampir 2 minggu. Selepas 4 hari bergerak ke Madinah dan sampai di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Okey. Kemudian kita lihat perjalanan ataupun peta perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laluan yang berwarna hijau ini menunjukkan laluan perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah. Sementara laluan yang berwarna merah ini, kalau kita lihat, merupakan laluan yang selalu dilalui oleh orang Quraisy. Saya ada soalan, minta maaf ya, masya-Allah. Silakan jemaah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Haji Fatri, bila saya tengok melihat ni kan, sebelum kita ulas lanjut berkenaan dengan perjalanan ni, doktor, sebab saya nak tahu ada yang kata penghijrahan Nabi ni, mereka menganggap penghijrahan Nabi ni melarikan diri. Okey. Adakah itu bagaimana anggapan sebegini? Ya, mungkin ada salah faham konsep. Bukan lari. Okay, Rasulullah bukan lari. Hijrah ini merupakan strategi. Strategi. Maka kita sebagai seorang biasa kan tinggal di kampung halaman sendiri. Kemudian tidak mendapat sambutan dengan pelbagai penyiksaan yang dilakukan ke atas umat Islam dan juga ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berikutan daripada itulah orang Islam sudah mula bertanya bagaimana keadaan, dan Rasulullah melakukan pelbagai cara. Sebahagian telah diminta untuk berhijrah ke Taif. Berhijrah ke Habsyah. 2 kali, 2 rombongan. Kemudian Rasulullah mencari strategi berhijrah ke Taif. Tapi ditentang, dibaling batu sehingga berdarah. Sebab itulah Rasulullah mencari strategi yang baru, mengambil peluang rombongan haji yang datang ke Makkah daripada Madinah, ada pun daripada Yasrib, Aus dan Khazraj. Pada masa itulah berlakulah perjanjian yang dikatakan perjanjian Aqabah. Okey, saya teruskan perjalanan. Perjalanan ini yang saya sebutkan tadi. Kemudian 2 minggu ya. 2 minggu perjalanan. Ini sebab dalam bahasa Rumi. Kalau kita lihat di sini ada beberapa tempat yang penting. Yang pertama ialah Jabal Sur, iaitu Gua Sur. Yang kedua, kita lihat Rasulullah telah pergi ke Hudaybiyah. Kalau kita lihat ni Hudaybiyah. Boleh kita kata inilah. Ni Hudaybiyah, salah satu tempat. Yang kedua Jabal Sur. Kemudian Hudaybiyah. Hudaybiyah ni sebagai tempat transit ataupun apa? Tempat laluan yang agak penting. Mekah ke Jabal Sur ni 5 km. Rasulullah berjalan pada waktu malam. Singgahlah Jabal Sur dan tinggal 3 hari di Jabal Sur, di Gua Sur tersebut sebelum meneruskan perjalanan ke tempat yang dikatakan sebagai destinasi yang akhir sekali, iaitu di Quba. Ini Quba, dah dekat dengan Madinah. Kita ni laluan. Ini Mekah.
setelah dia mendapat keizinan Rasulullah pergi ke rumah Abu Bakar, siang hari mengembang. Jarang Rasulullah pergi rumah Abu Bakar pada masa tersebut. Sehingga menimbulkan persoalan daripada Abu Bakar, macam mana Rasulullah boleh datang pada waktu sebegini. Jadi Abu Bakar, Rasulullah bertanya, ada sesiapa di dalam rumah? Abu Bakar menjawab, semuanya adalah keluarga dia. Rasulullah pada masa itu sudah pun berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tapi belum tinggal sekali lagi lah. Okey, dan di situlah Rasulullah beritahu kita dibenarkan untuk melakukan hijrah. Pada masa itulah Rasulullah balik semula ke rumah pada waktu malam, bagi tahu kepada Sayyidina Ali supaya melakukan persiapan, dan Rasulullah meminta Sayyidina Ali tidur di tempat Rasulullah. Kemudian malam itu juga Rasulullah keluar bersama dengan Sayyidina Abu Bakar menuju ke Gua Sur. Perjalanan yang diambil merupakan perjalanan yang agak strategi, bertentangan. Seolah Rasulullah nak pergi ke Yaman, tapi sebenarnya Rasulullah nak pergi ke Madinah. Dan itulah strategi penghijrahan. Kita perlu ingat bahawa ini merupakan keputusan yang dibuat oleh orang Quraisy untuk membunuh. Bukan untuk nak mengejar, tapi untuk membunuh. Itulah strategi yang kembali ke peta, Ustaz. Okey. Ini perjalanan daripada Makkah ke Gua Sur. Okey. 3 malam di Gua Sur. Kalau ikutkan berapa ramai kekuatan yang berhijrah? Yang berhijrah bersama dengan Nabi Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, dan pada masa di Gua Sur ini dikatakan ditemani oleh Abdullah bin Abu Bakar, anak kepada Abu Bakar sendiri. Dan 3 hari berada di Makkah ini ataupun di Gua Sur ini, Sayyidina Asma pada masa itu menghantar makanan kepada Nabi. Dan kita perlu ingat bahawa Asma pada masa itu sedang mengandung. Okey. Naik bukit ataupun Gua Sur ini, kalau kita ikutkan masa kita umrah, satu bukit yang agak tinggi. Jadi Abdullah bin Abu Bakar bertugas untuk keluar mencari berita dari kalangan orang Quraisy. Kalau ada apa-apa berita berkaitan dengan Rasulullah, dia akan sampaikan kepada Rasulullah dengan Abu Bakar di Gua Sur tersebut. Dan di Gua Sur ini jugalah Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah menjanjikan kepada Abdullah bin Uraikid, orang bukan Islam pada masa itu, tapi memahami selok-belok perjalanan ke Madinah. Sebab kita perlu ingat bahawa Nabi tidak pernah berhijrah ke Madinah. Jadi dia tidak tahu jalan. Jadi adakah perjalanan ini perjalanan yang dirasakan selamat atau masih lagi berdepan dengan risiko sewaktu nak melakukan kali pertama? Sangat berisiko. Sangat berisiko. Sangat berisiko. Sebab orang Quraisy sudah membuat keputusan, Abu Jahal telah memutuskan dalam mesyuarat bahawa Nabi kita akan bunuh. Dan diberikan ganjaran, sesiapa yang dapat membunuh Nabi akan diberikan 100 ekor unta. Itulah yang berlaku kepada Suraqah bin Malik, yang dapat dia melihat Nabi bersama Abu Bakar, tapi akhirnya dia dapat diselamatkanlah. Pada masa itu. Doktor, kita masih agak terhad, kita nak mungkin ke slide yang berikutnya. Slide yang berikutnya mungkin kita lihat kepada Makkah pada masa itu. Kemudian kita lihat kepada, inilah perjalanan yang agak sukar. Bagaimana berjalan dengan unta, Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah. Rasulullah di depan, Abu Bakar di belakang. Dan bila orang bertanya, siapa yang berada di depan? Abu Bakar menjawab, itu adalah orang peninjau. Yang diupah. Jadi sebab masing-masing nak menangkap Rasulullah ni. Inilah perjalanan. Kemudian kita lihat Gua Sur. Tinggi di atas Gua Sur ini. Dan ini juga Gua Sur, kalau kita buat umrah kan kita parking bas di bawah. Masing-masing melihat je. Tak mampu untuk naik ke atas. Sebab itu begitu tinggi sekali. Kemudian inilah Gua Sur. Muat 2 ataupun 3 orang saja. Sekarang ni dah cantik. Kan, dah letakkan simen. Asalnya sangat berkurutu. Kan, sehingga kan Nabi terpaksa pecah kaki untuk sampai ke sini. Kemudian inilah Gua Sur lagi. Ini Hudaybiyah. Kalau kita pergi buat umrah, salah satu tempat untuk kita mikot, inilah Hudaybiyah. Dan kita bersolat sebelum melakukan umrah itu di Masjid
Hudaybiyah. Itu dia. Rindu pula nak pergi umrah ya. Dah lama kita umat Islam. Dah lama ni, kita dah hampir 2 tahun. Ini Ummu Ma'bad. Dalam perjalanan sampai ke Kuba, ada satu kawasan ataupun yang agak penting ialah Ummu Ma'bad. Perkemahan Ummu Ma'bad, Rasulullah sangat lapar ataupun dengan Abu Bakar ni, bekalan dah habis. Perjalanan dah masuk hari seminggu. Melihat ada satu rumah kemah lah pada masa itu. Ini keadaan sekarang, dulu tak ada apa. Sangat panas. Kan. Abu Bakar mendekati Ummu Ma'bad, bertanya, alakah ada apa-apa yang boleh diminum? Untuk menampung perjalanan 3 hari dah tak makan kan. Maka diceritalah ataupun Ummu Ma'bad menyebut bahawa ada seekor kambing yang sangat kurus. Yang lain dah dibawa untuk pergi dipelihara. Yang tinggal ada tu yang tidak begitu kuat lagi. Dan di situlah Ummu Ma'bad kata itulah kambing yang ada, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa bawa ke sini biar saya yang memurahkan susu. Dan bila diperah susu kambing tersebut, dapat mengeluarkan susu yang banyak yang boleh diminum oleh Abu Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, dan juga Ummu Ma'bad boleh lagi simpan untuk suami Ummu Ma'bad bila balik nanti. Okey. Ini kawasan-kawasan inilah selepas daripada 8 hari kan, 8 hari berhijrah daripada Gua Sur tadi, sampailah ke dinasti yang pertama iaitu Kuba. Ya, itu dia. Waktu itu Madinah dah dipanggil Madinah ataupun nama Yasrib? Madinah masih lagi dengan nama Yasrib. Yang diduduki oleh orang Khazraj, Aus dan juga orang Yahudi. Mereka mendapat perkabaran akan kehadiran Rasulullah. Ya, mereka Rasulullah pada sebelum berhijrah sudah ada orang Islam ataupun duta yang dihantar iaitu Ma'sa'ab bin Umair. Dengan kedatangan Rasulullah ini orang datang, yang umat Islam datang untuk menyambut. Tapi oleh kerana pada sebelah pagi belum nampak kelibat Rasulullah, akhirnya mereka balik. Dan bila lepas zuhur barulah nampak Rasulullah dengan Abu Bakar, dan diberitahu orang yang mula-mula nampak itu ialah orang Yahudi. Diberitahu kepada orang Islam bahawa Nabi Muhammad SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar sudah sampai pada masa itu. Ini bangunan yang awal Kuba, ini yang sekarang. Doktor, bila doktor menceritakan kan, kita melihat bagaimana penghijrahan Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabat baginda sendiri. Dengan usianya umur dah 53. Perjalanan tu 2 minggu. Perjalanan hampir 2 minggu. Perjalanan kalau secara aman, lain cerita. Ini perjalanan yang diancam dan sebagainya. Maknanya perjuangan dan cara penghijrahan tu pula memang dah disusun rapi dengan taktikalnya, strategi dan sebagainya kan. Ya. Bila sampai ke Madinah pada 1 Muharram. Sampai di Madinah pada 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Okey, bila kita ada yang bertanya macam bagaimana penghijrahan ini, kata Muharram, adakah berlakunya dalam Muharram kan, sebab kita menyambut saban tahun ni dalam Muharram kan. Bagaimana? Rasulullah tidak berhijrah pada Muharram. Rasulullah berhijrah di kita sebut tadi ialah 28 Safar, tapi daripada Gua Sur itu 1 Rabiul Awal dan sampai ke Madinah 12 Rabiul Awal. Maknanya hampir 2 minggu. Dan itulah ditetapkan tarikh ataupun peristiwa hijrah itu merupakan satu peristiwa yang boleh kita letakkan sebagai tahun hijrah. Dikira sebagai tahun hijrah. Pada umat Islam pada masa itu menggunakan kalender yang lain. Jadi bila dibincangkan tentang bagaimana nak menggunakan tahun hijrah itu, Sayyidina Abu Bakar mengatakan kita mula dengan kelahiran Rasulullah. Tapi Sayyidina Umar kata apa eloknya kita mulakan dengan hijrah. Sebab hijrah itu merupakan perubahan. Daripada kehidupan yang sangat dahsyat kepada orang Islam, 13 tahun disiksa, sehinggalah dapat membina satu kehidupan baru di Madinah dan dapat membentuk satu masyarakat Islam yang hebat. Sistem berstruktur masyarakat Islam menjadi ummah yang baik dan dapat
membina kehidupan sebagai satu ummah yang baru, Ummah yang selamat dan dihormati. yang dihormati Tentu oleh kalau ikutkan masyarakat kita pada masa nak itu. berbincang ni lebih perlukan masa 2 jam kan, tapi masih agak terhad. Ini rumusan saja. Okey. Tapi yang pentingnya setiap kali Rasulullah melakukan pergerakan ini, sentral kepada pergerakannya ialah masjid sebagai jiwa, jantung dan kehidupan Betul, Rasulullah. betul. Ya, sehingga nanti kalau kita perhatikan pada lepas-lepas ini pun, masjid ini sangat penting kepada Rasulullah. Malah Madinah terusnya menjadi bumi yang amat dicintai Rasulullah sendiri. Okey, ini yang latest lah kita tunjuk. Masjid Nabi yang paling terbaru. Okey. Baik. Okey. Ya.